Hai semua, kami dari kumpulan 1 KAM 2283C. Sebelum kami mulakan, pastikan telefon anda bersama dengan anda untuk scan QR Code untuk terus ke nota selepas pengenalan diri ini. Assalamualaikum kami ucapkan kepada rakan seperjuangan sekalian dan tidak lupa juga kepada Dr. Sakinatul pensyarah yang disayangi. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan topik 2 yang bertajuk Konsep Insan dalam Falsafah Kehidupan. Sila scan QR Code yang tertera di bawah untuk dapatkan nota topik ini. Okey, saya akan menerangkan konsep insan seimbang. Insan yang seimbang membawa maksud semua keperluan manusia mencukupi, iaitu pertumbuhan akal, perkembangan rohani, emosi dan jasmani secara sihat dan bersepadu. Keadaan ini akan membawa hubungan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan Maha Pencipta. Insan yang seimbang memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai akhlak dan jiwa yang sihat serta mempunyai keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Keseimbangan ini dapat dicapai melalui pendidikan sempurna di rumah dan di sekolah. Oleh itu, ibu bapa dan guru perlu bekerjasama bagi memastikan pendidikan ini sampai kepada golongan pelajar bagi memenuhi hasrat falsafah pendidikan negara. Antara sifat-sifat insan seimbang ialah memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, memiliki sahsiah seimbang, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Selanjutnya saya akan terangkan tentang metafizik konsep dan sifat insan serta potensi individu. Dari sudut etimologi, meta bermaksud menjangkaui, melepasi, di sebalik atau tingkatan yang teratas, manakala fizikal bermaksud sesuatu perkara atau alam yang bersifat zahir, material atau fizikal. Profesor Mada juga menyatakan bahawa kajian metafizik itu merupakan kajian peringkat kedua ataupun second order study atau second order thinking, di mana first order itu merujuk kepada alam fizikal. Dari sudut terminologi pula, Aristotle berpendapat metafizik itu ialah the study of the first principle and cause of the thing. Selain itu, Aristotle dan Plato berpendapat yang metafizik itu sesuatu yang di sebalik fizikal itu adalah alam pemikiran manusia itu sendiri. Cecilia Martini Bernardio menyatakan bahawa ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi dan Abdul Al-Latif Al-Baghdadi sering mengaitkan metafizik ialah Al-Falsafah Al-Ula, falsafah agung utama dengan teologi Islam. Seterusnya, metafizik dalam falsafah bermaksud mengkaji fenomena alam di peringkat paling abstrak, konseptual, umum. Contohnya substance, matter and form. Manakala dari segi agama pula, mengkaji fenomena yang tidak dapat disahkan melalui ideal tetapi melalui cara lain seperti wahyu dan akal. Contohnya kewujudan Tuhan, kewujudan hidup selepas mati, kewujudan syurga dan neraka. Metafizik dari sudut falsafah ialah peringkat paling abstrak, konseptual, umum mengenai sesuatu perkara atau fenomena atau alam. Ia membincangkan mengenai hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenar yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Metafizik adalah suatu bidang ilmu yang jauh menjangkau alam fizikal atau kebendaan. Metafizik bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada berkaitan sebab dan akibat. Ahli metafizik mencari kefahaman mengenai zat atau kewujudan sebagai sesuatu yang wujud. Seterusnya ialah teori kewujudan berdasarkan konsep metafizik menggunakan falsafah. Terdapat dua teori kewujudan berdasarkan konsep metafizik menggunakan falsafah, iaitu idealisme dan materialisme. Idealisme merupakan kewujudan hakiki bukan bersifat material tetapi bersifat mental, idea atau kerohanian. Kita hanya mempunyai sensasi atau imej terhadap jasad material di dalam minda sahaja. Alam minda itu wujud dan alam fizikal tidak dikenali secara langsung tanpanya. Kesan daripada idealisme, akui realiti bukan bersifat fizikal, sebaliknya ia bersifat bukan fizikal, bukan ruang percaya perkara gaib dan kerohanian.
Teori materialisme pula hanya jasad material yang wujud secara hakiki. Idea atau perkara yang tidak material hanya wujud dalam imajinasi. Idea tiada realiti sendiri tetapi ikut sesuatu jasad, iaitu otak atau minda. Idea itu adalah hasil daripada proses fizikal di dalam otak. Kesan daripada teori materialisme menolak kewujudan sesuatu yang bukan material. Ia semata-mata imajinasi dan ilusi, bergantung pada material semata-mata. Akhir sekali ialah metafizik dari sudut keagamaan atau kepercayaan berunsurkan keagamaan. Kajian terhadap fenomena di luar alam nyata yang gagal disahkan melalui idealia, tetapi walau cara lain seperti akal dan wahyu. Dalam fahaman agama, realiti itu tidak terhad kepada yang bersifat jasad material, iaitu diketahui melalui keadaan rasionalis, imperialis dan seumpama sahaja. Realiti itu tidak dihadkan hanya pada perkara materialism atau perkara idealism kerohanian semata-mata, tetapi ia merangkumi kedua-duanya. Terdapat 4 jenis metafizik dari aspek keagamaan. Yang pertama ialah psikologi, iaitu manusia dan hakikat. Yang kedua ialah ontologi, iaitu hakikat kewujudan sesuatu. Yang ketiga ialah kosmologi, alam semesta dan hakikatnya. Dan yang terakhir teologi, iaitu Tuhan dan hakikatnya. Seterusnya ialah perlembagaan insan. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi seseorang insan secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Menurut Muhammad Fatih Adnan 2010, matlamat pendidikan negara dapat dinyatakan secara mudah sebagai langkah untuk mewujudkan warga negara yang menghayati sosial yang baik, seimbang dan bersepadu. Ini juga selari dengan prinsip-prinsip rukun negara Malaysia, termasuklah kepercayaan kepada Tuhan, kesusilaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kehormatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Terdapat 4 potensi insan, iaitu jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang pertama ialah jasmani. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi kedua, jasmani adalah unsur yang berkenaan dengan jasad atau tubuh badan atau disebut fizikal. Unsur jasmani melibatkan aktiviti pergerakan tubuh badan atau fizikal seperti pergerakan sendi dan otak. Kemudian, aspek fizikal manusia iaitu tubuh badan manusia yang perlu dipelihara untuk mencapai kesejahteraan kehidupan. Ia perlu diberi perhatian kepada aspek jasmani seperti menjaga kesihatan, kebersihan tubuh badan, memanfaatkan tenaga fizikal untuk berdikari, melakukan riadah dan sebagainya. Hal ini kerana tubuh badan yang sihat dapat menyumbangkan tenaga dengan baik dan berkesan. Jeri yang kedua ialah emosi. Emosi berasal dari perkataan Greek iaitu emovir yang bermaksud keluar. Emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Pembangunan emosi dititik beratkan kerana emosi mempengaruhi seseorang dalam tingkah laku dan tindakannya. Dari aspek emosi, ia perlu dijaga dan diberikan perhatian agar emosi seseorang insan itu tidak terganggu kerana ia boleh menyebabkan kemurungan, emosi tidak stabil dan sebagainya. Emosi adalah perasaan kuat yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Ia juga merujuk kepada reaksi terhadap seseorang atau peristiwa. Emosi dapat dinyatakan ketika merasakan senang terhadap sesuatu perkara, marah kepada seseorang atau takut akan sesuatu. Seterusnya, emosi sering dikaitkan dengan perasaan, perangai kepribadian, kecenderungan dan motivasi. Terdapat beberapa jenis emosi seperti cinta, benci, takut, marah, malu, dengki, cemburu, gembira, terkejut dan sedih. Jeri yang ketiga ialah rohani. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, rohani adalah dimaksudkan sebagai batin yang berkaitan dengan rohaniah atau jiwa. Kerohanian adalah berkaitan dengan jiwa seseorang individu yang melibatkan hubungan dengan Tuhan. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud 2000, rohani memberi pengertian interrelasi yang diperlihatkan melalui amalan-amalan agama antara jiwa, akal, hati dan roh. Oleh itu, keteguhan rohani harus dipandang berat untuk melahirkan individu yang murni dan insaf kepada Tuhan. Seterusnya, aspek kerohanian ini diberi penekanan di dalam fahaman dan amalan keagamaan, di mana setiap agama mempunyai amalan-amalan mereka tersendiri demi membina sesuatu keadaan kerohanian yang lebih baik atau kukuh untuk memantapkan kerohanian manusia.
Aspek kerohanian ini juga sangat penting kerana sesuatu kerohanian yang sangat sihat akan memberikan kesejahteraan kepada seseorang insan, kerana ia akan membentuk akhlak yang mulia, memupuk dan membina disiplin ke diri, menghargai dan mensyukuri pemberian pencipta, menyadari dan mengisafi adanya pencipta, dan menyadari dan mengisafi tanggungjawab. Jari yang terakhir ialah intelek. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2012, intelek memberi maksud kemampuan atau daya untuk berfikir dan memahami, seperti menganalisis dan sebagainya. Istilah intelek berasal dari perkataan bahasa Inggeris iaitu intellect, diartikan sebagai proses pemikiran, proses kognitif, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan serta kemampuan mental atau intelijensi. Menurut Ali 2000 mengatakan bahawa intelek merupakan kepintaran atau akal budi yang berkemampuan untuk melakukan hubungan dari proses berfikir. Selanjutnya, intelek dikatakan bahawa orang yang pintar dan bijaksana adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam waktu yang lebih pendek, memahami masalahnya lebih cepat dan hemah serta mampu bertindak pantas dan betul berbanding dengan insan yang lain. Kelebihan intelek ialah ia dapat memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain serta mendapatkan atau meningkatkan dan menyebarkan ilmu. Dengan tajuk bahagian pembentukan insan seiring dengan falsafah insan. Pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan insan? Insan ini dari segi etimologi bermaksud harmoni, lemah lembut, tampak atau pelupa. Seperti yang terungkap dalam pandangan Ibnu Arabi, insan adalah makhluk paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Secara amnya, falsafah insan berteraskan beberapa aspek. Dari segi jasmani, insan mempunyai tubuh badan yang dipelihara untuk capai kesejahteraan hidup. Dari segi emosi pula, insan memberi perhatian dan mengambil berat tentang aspek emosi manusia. Dari segi rohani, insan perlu memberi penekanan dan kefahaman amalan beragama. Dan terakhir sekali, dari segi intelektual, insan perlu membina akal fikiran yang lebih kreatif, lebih kritis dan lebih tajam. Pembentukan insan yang seimbang dengan falsafah Islam pula adalah keupayaan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya, sama ada di dunia maupun di akhirat, di dalam satu proses yang harmonis dan dinamis. Untuk mencapai pembentukan insan secara ini, ia memerlukan penguasaan pengetahuan Islam, pengukuhan tarbiyah dengan penekanan akhlak dan penyuburan rohani, serta pembangunan dakwah. Fokus utama dalam pembentukan insan dalam Islam adalah pembangunan insaniah manusia itu sendiri. Insan yang hebat penguasaan ilmu pengetahuannya daripada yang sama, berpegang teguh dan menghayati nilai-nilai akhlak yang murni. Dan di kalangan insan sebeginilah yang akan dapat membina peradaban berkualiti untuk kegunaan manusia sejagat. Hasilnya ia akan melahirkan suatu bentuk kesejahteraan yang menyeluruh dalam konteks masyarakat sejagat. Sehubungan itu, bentukan insan yang cuba diketengahkan oleh Islam adalah pembentukan insan yang datangnya daripada kesedaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang daripada satu kelompok kecil saja. Di samping itu, pembentukan ini juga haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan dari segi zahir dan batin. Sekali lagi, wajar ditegaskan di sini adalah konsep pembentukan insan yang cuba ditengahkan oleh Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat.